Okey, tingkatan 2 bab pemanasan global. Okey, bab pemanasan global, kita akan tengok beberapa perkara dalam tajuk ini. Yang pertamanya, kita kena tahu apa itu maksud pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat kesan rumah hijau. Akibat kesan rumah hijau. Kalau awak tengok gambar rajah ini ialah kesan rumah hijau lah, yang mana ia melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar yang lain di udara yang disebabkan oleh spray ni. Tak kiralah spray nyamuk ataupun spray warcat kereta, pembakaran, asap kenderaan, asap kilang dan sebagainya. Okey, global. Global maksudnya ialah seluruh dunia. Dia meliputi seluruh dunia. Itu maksud global. Okey. Jadi apakah faktor yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama ialah aktiviti manusia. Aktiviti manusia seperti yang awak tengok dalam rajah ini ada suhu bumi akan jadi panas disebabkan oleh penebangan. Tengok ada penebangan hutan, baja, urea. Itu aktiviti manusia lah yang menggunakan racun serangga secara berlebihan. Ni dia panggil penyahutanan besar-besaran, pembebasan asap. Itu faktor yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Satu lagi faktor ialah faktor semula jadi. Kalau kita tengok di sini, faktor semula jadi disebabkan oleh letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. Yang keduanya kebakaran hutan secara semula jadi menyebabkan asap debu sama juga. Dan yang ketiga, kalau kita tengok di sini, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan menyebabkan bumi menjadi panas. Okey. Apakah kesan dia? Kesan pemanasan global ini. Okey, kesan yang pertama ialah peningkatan aras laut. Ini gambar glasier yang cair di kutub utara menyebabkan, tak kiralah kutub utara ke kutub selatan, menyebabkan aras air laut akan meningkatlah. Begitu juga dengan suhu air laut akan menjadi tinggi. Dia panggil peningkatan suhu air laut. Punca dia. Jadi kesannya apabila peningkatan aras laut ini boleh mengakibatkan banjir besar, hakisan, menenggelamkan kawasan daratan, memusnahkan harta benda, nyawa, menjejaskan sumber bekalan makanan, menjejaskan sumber air bersih. Okey. Yang keduanya ialah kesan dia boleh menyebabkan kemerosotan sumber makanan. Ini contoh tanah yang telah menjadi tandus. Ini satu contoh lah. Okay, kemerosotan sumber makanan ini punca bila air laut tadi menjadi panas, dia akan mengganggu ekosistem marine dalam laut tu. Begitu juga punca banjir, tanah menjadi tandus ini dia akan mengancam sumber makanan dunia. Okay, gangguan cuaca. Sini saya tunjuk satu contoh berlakunya kejadian banjir. Gangguan cuaca, bukan banjir sahajalah. Menyebabkan kemusnahan flora dan fauna. Apabila banjir juga dia boleh menjadikan flora dan fauna itu musnah. Taburan hujan menjadi tidak menentu. Tidak katakan musim tidak sepatut hujan, tapi hujan yang berlaku. Ini akan menyusahkan kehidupan kita lah. Okey, kemarau yang teruk, udara menjadi kering, jerebu mudah terbentuk. Itu gangguan cuaca. Yang keempat, masalah kesihatan. Kalau kita tengok di sini, masalah katarak mata disebabkan oleh haba. Haba yang terlalu banyak. Kanser kulit juga boleh berlaku. Gelombang haba berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi.
Okey, jadi apakah langkah bagi mengurangkan kesan pemanasan global ini? Okay, yang pertama kita boleh amalkan amalan 5R. Apa maksud 5R? 5R ini saya ada bagi contoh: fikir balik, recycle, reuse, repair, reduce. Contohnya tanam pokok, berkongsi kenderaan, menggunakan pengangkutan awan, amalan kita semula, kempen bebas plastik. Kan. Yang kedua, penggunaan tenaga mesra alam. Ini supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Contohnya tenaga suria, guna panel suria ini. Yang ketiga, kerjasama antarabangsa. Jadi saya bagi satu contoh protokol di Kyoto. Protokol di Kyoto, semua negara di dunia turut serta bagi menjaga alam sekitar. Yang keempat, pendidikan alam sekitar, contohnya seperti yang dibuat di peringkat sekolah, peringkat universiti ataupun komuniti lah. Dan yang kelima, penguatkuasaan undang-undang, di mana kerajaan telah menggubal akta. Contohnya Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perhutanan 1984, yang mana bagi sesiapa yang melanggar akta ini boleh dikenakan tindakan undang-undang. Itu terdapat 5 langkah bagi mengurangkan kesan pemanasan global. Itu sahaja untuk tajuk pemanasan global. Terima kasih.